Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim, innallaha ghafurur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Sekalian yang hadir pada malam yang mulia ini, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan tergolong kita dalam golongan hamba yang percaya hidup dunia dan di akhirat. Pada malam yang mulia ini, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang, masa, peluang untuk kita bersama dalam surau. Dan insya-Allah dalam majlis ilmu kita pada malam ini, walaupun sebelum ini kita sebut kita nak baca kitab akidah, cuma ada apa minta agar kita cerita tentang Isra Mi'raj, kerana bulan Rajab terkait dia dengan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi minta untuk kita nak kupas sikit tentang Isra Mi'raj. Walaupun Isra Mi'raj tu kami ni ada apa kerana bulan bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj. Baik, muslimin hadirin yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj tarikh dia berlaku ikhtilaf. Cuma yang kita pegang seperti yang kita ambil cuti tu, iaitu 27 Rajab tahun ke-10 kerasulan, ketika Nabi SAW duduk di Makkah. Dan tahun itu juga dinamakan Amul Huzni, tahun kesedihan Nabi SAW, kerana kewafatan isteri yang tercinta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan bapa saudara, kematian bapa saudara yang mengambil tanggungjawab ketika usia baginda 8 tahun, mengambil tanggungjawab daripada tuan Nabi Abdul Muttalib setelah mana meninggal dunia Abdul Muttalib. Sehinggalah Nabi SAW dibesarkan oleh bapa saudara. Walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam, tetapi pengorbanan dan jasa Abu Talib kepada Nabi SAW besar. Cuma dia Islam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang tidak Islam, maka mati dia mendapat, kita sebut, azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salah satunya iaitulah perkara di sana yang perlu kita ambil pelajaran, bahawa tugas para anbiya wal mursalin menyampaikan dakwah, juga tugas para alim ulama.
Tugas untuk memberi hidayah adalah milik Allah. Sebab itu Allah sebut, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, tidak boleh beri hidayah kepada orang yang kamu sayang, orang kamu kasih, orang kamu cinta. Walakinna Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang beri hidayah. Memang kerana kehendak Nabi sangat berkehendak agar bapa saudara yang membela Nabi. Di ketika mana para sahabat lain ditindas, dizalimi, maka bapa saudara inilah yang membela Nabi daripada ditindas, ditekan dan dizalimi oleh musyrikin Quraisy pada ketika itu. Maka Allah Subhanahu wa taala, kerana peristiwa Amul Huzni ini, tahun kesedihan, maka Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masyhur ayat pertama suratul Isra. Ya, bila mari bulan Rajab, Isra Mi'raj ni, ayat ni diulang, pusing ulang-ulang. Dan ulang-ulang, dan kita sentiasa maklumlah kerana ayat masyhur. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Walaupun di sana masih ikhtilaf para ulama, ada yang kata perjalanan tu ruh saja, tanpa jasad. Ada pandangan kata ruh dan jasad. Maka kita pegang ruh dan jasad. Yang menurut ayat ini, Subhana, Maha Suci Allah. Kerana bila penggunaan lafaz Subhana, Subhanallah, Maha Suci Allah ini adalah merujuk kepada sesuatu yang ajaib pelik. Baik itu kita tengok benda-benda pelik, kita sebut Subhanallah. Maka didahului Subhanalladzi, Maha Suci Allah, Maha Suci Tuhan yang telah memperjalankan. Jadi sebagai nak menunjukkan sebuah mukjizat, perkara pelik, khariqul adah, yang mencari adat. Sepatut berjalan tu maka masuk secara perjalanan biasa, maka hampir sebulan. Itu jalan daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Jalan biasalah. Kalau ini ada kapal terbang, lajulah. Hak jalan zaman tu. Zaman Nabi SAW diperjalankan. Jadi perkara ni pelik. Pelik bagi masyarakat Arab di zaman tu. Boleh jadi di zaman kita tak pelik, kerana ada kenderaan yang laju, kapal terbang kan sah. Boleh. Di zaman itu adalah dia adalah satu perkara yang pelik. Khariqul adah, yang mencari adat. Pasal tak ada lagi kapal terbang. Laju-laju pun naik kuda dan unta, binatang tunggangan. Kereta pun tak ada. Kereta apa, Ferrari yang laju, kereta-kereta ni lah kan, sport tu tak ada lagi. Motor besar pun tak ada lagi. Kalau ada motor besar boleh bawa 250 km sejam pun laju, tapi tak ada lagi. Duduk jalan di padang pasir. Jadi satu peristiwa pelik yang Allah nak menguji keimanan. Di ketika mana kaum muslimin ditindas, dizalimi, kemudian Allah Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Sebab itu di penghujung ayat tu, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Baik, berbalik kepada ayat tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Maka di sini pun banyak mari berbagai tafsiran. Kenapa Allah menggunakan lafaz hamba? Kenapa Allah tidak menggunakan lafaz yang maklum tu, iaitulah Muhammad, ya. Maka ia adalah merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hamba, maka sesuatu perkara yang tidak pelik. Dan hamba itu adalah hamba yang terpilih, yang dipilih oleh Allah.
Rasul, lelaki pilihan Allah, yang Allah pilih dalam kalangan umat manusia. Allah pilih Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi khatamil anbiya wal mursalin. Allah pilih dan Allah jalankan. Dan di sana Allah mengakui Nabi sebagai hamba. Dan memanglah kita boleh kata, oh semua manusia ni hamba Allah. Itu kita yang mengakui bahawa aku adalah hamba Allah. Adakah Allah mengakui kita ni hambanya? Maka bila lafaz ni mari datang daripada Allah, Allah mengakui. Karena hamba-hamba ni sedia maklum, melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah. Kalau hamba kepada Tuhan, dia akan kena buat apa yang diperintah oleh Tuhan dia. Ini hal kata hamba hati itu hamba. Bila Tuhan dia suruh buat ni, dia kena buat. Bila Tuhan dia tak bagi, dia tak boleh buat. Maka apalagi hamba ni kita dengan Allah Khalik. Jadi hamba yang sebenar-benar hamba adalah Allah Muhammad. Iaitulah orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Abdi itu memperhambakan diri. Dan berarti kata Allah Muhammad melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Walaupun di sana peristiwa besar dalam Isra Mi'raj ini, iaitulah penerimaan solat. Penerimaan solat asalnya mari menurut riwayat hadis sahih 50 waktu. Nabi SAW terima 50 waktu. Kemudian turun bertemu dengan Nabi Musa dan ditanyakan berapa waktu. Maka dijawab 50 waktu. Maka Nabi Musa kata banyak, akan membebankan umat. Maka Nabi SAW naik lagi bertemu dengan Allah, mohon dikurangkan, kurang 5. Daripada 50 35 ya. Hadis yang sahih, panjanglah hadis dia ni, cerita bab kurang sembahyang. Itulah daripada Anas bin Malik bahawa Nabi SAW bersabda, "Thumma furidat alayya salatu 50 salatan kulla yaumin." Kemudian difardukan ke atasku salat 50 salatan kulla yaumin, 50 waktu setiap hari. Faraja'tu famarartu ala Musa faqala bima umirta, qala umirtu bi 50 salatan kulla yaumin, qala inna ummataka la tastati'u 50 salatan. Maka bertemu dengan Nabi Musa tanya. Maka ada riwayat mari kenapa bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi lain. Maka disebut riwayat bahawa kefarduan solat ini juga difardukan kepada Bani Israel, umat Nabi Musa. Maka ada perkaitan perintah solat. Baik. Maka Nabi Musa kata, inna ummataka, sesungguhnya umatmu la tastati'u, tak mampu nak buat 50 salatan, 50 waktu. Kullaim wa inni wallahi qad jarrabtu nas qablaka wa alajtu bani Israil ashadda mu'alajati farjin ila rabbik fas'alhu takfif li ummatika faraja'tu fawada'a anni 'ashran faraja'tu ila Musa faqala mislahu faraja'tu fawada'a anni 'ashran faraja'tu ila Musa faqala mislahu. Maka panjang hadis, kita baca maksud dia. Baik, maksud dia, kemudian diwajibkan kepada aku 50 waktu tadi. Maka aku kembali dan melepasi Nabi Musa. Maka Nabi Musa bertanya, apa yang telah diperintahkan terhadap engkau? Nabi SAW menjawab, aku diperintahkan dengan 50 kali salat pada setiap hari. Kata Nabi Musa, sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk melakukan 50. La tastaqina,
la tastati'a ummataka la tastati'a 50 salatan fi kulli yawm. Tak boleh, tak mampu nak buat 50 waktu. Memang benar tak mampu. 5 waktu pun masih lagi ramai yang tidak dapat menyempurnakan 5 waktu. Aku telah cuba pada orang sebelum engkau, dan aku telah cuba dengan semaksimal mungkin pada Bani Israel. Nabi Musa sebut, kembalilah semula kepada Allah dan minta keringanan daripadanya untuk umatmu. Kata Nabi, maka kembali Allah kurangkan 10 daripada jumlah yang diberikan. Kemudian kurang 10, kurang 10, kurang 10. Dan aku kembali lagi dan Nabi Musa menjawab perkara yang sama, kembali demi Allah, dan aku katakan dengan solat 5 kali pada setiap hari. Maka aku kembali kepada Musa. Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, engkau diperintah dengan apa? Aku diperintahkan dengan salat 5 kali setiap hari. Nabi Musa berkata, sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk melakukan 5 kali salat setiap hari. Aku telah cuba kepada orang sebelum engkau, dan aku telah cuba untuk melakukannya pada Bani Israel semaksimal mungkin. Kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan daripadanya untuk umat. Nabi bersabda, aku telah meminta sehingga aku menjadi malu untuk meminta kurang, akan tapi aku redha dan aku berserah. Apabila aku berlalu, ada suara yang menyuruh, aku telah jalankan kewajibanku dan aku telah kurangkan bebanan hamba-Ku. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Baik. Jadi perintah permulaan 50 waktu. Memang benar apa yang diperkatakan oleh Nabi Musa kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak mampu 50. Maka diminta kurang 10, 40, begitulah. Last sekali tinggal 5. Nabi Musa masih lagi kata tak mampu 5 waktu. Maka dah lah kali tu sampai 5, Nabi dah malu dah nak. Banyak kali dah tu, ya. Menghadap Allah minta kurang, ya. Maka di sini pun masih ada yang menyatakan bahawa kisah ini, riwayat ini adalah palsu. Sebab apa? Dia kata menampakkan kelemahan pada Nabi SAW, sehingga dibanding beza dengan perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam agar sembelih. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tak minta kurang. Baik. Maka kita jawab tentang solat ini adalah merupakan perintah kepada umat, perintah kepada seluruh kaum muslimin, ya, bukan hanya kepada Nabi. Pada Nabi 50 waktu tu tak jadi masalah, cuma kepada umat. Maka sebab itu kita bicarakan hadis yang panjang tadi itu. Nabi Musa kata umatmu tidak mampu. Ummataka la tastati'a 50 salatan fi kulli yawm. Umatmu tak mampu nak buat ni. Umat bukan diri Nabi, ya. Kerana Nabi terima perintah sembahyang itu perintah untuk diri Nabi dan seluruh umat Muhammad. Kalaulah perintah sembelih itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kedua-duanya para anbiya, jadi tidak menjadi masalah. Kerana kita sebut kesabaran para anbiya Musa itu pada tahap yang begitu maksimum. Lainlah kalau perintah ini hanya kepada Nabi, tak jadi masalah. Cuma perintah ini adalah bersama kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akui masih ada yang meninggalkan solat 5 waktu. Walaupun solat 5 waktu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masa dia taklah panjang. Kalau kata hitung 5 waktu tu ada 30 minit, lebih kurang lah, lebih kurang 30 minit masa semayang. Kalau malam-malam semayang, salam, bangun. Kaedah benar lah. Semayang tu daripada takbiratul ihram hingga salam, habis semayang, kan? Cuma kita duduk lagi istighfar, zikir, apa tu, doa,
sebagai ibadah umum tambahan. Karena kita selesai melaksanakan solat, walaupun di situ pun masih ada ikhtilaf, masih ada pandangan yang mengatakan tak boleh, sebab Nabi tak buat. Sehingga ke saat ini tak boleh jawab sebab Nabi tak buat. Maka di sana Allah Sayyidina Muhammad dia ada hukum dia dari sudut fiqh lah, dari sudut penjarakan ni ada hukum fiqh dia. Melainkan dalam perkara yang tidak boleh berlaku ikhtilaf, perkara yang qat'i. Boleh jadi dalam bab fiqh, mayan fiqh kan, qat'i dari mana? Qat'i hak tetap dah, tak boleh berubah. Bilangan waktu 5 waktu. Kemudian bilangan rakaat tetap tu. Tidak ada perbezaan antara umat Islam di seluruh dunia. Itu qat'i tu. Bilangan waktu 5, bilangan rakaat bagi setiap tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian ayat tu. Dan yang lain-lain maka boleh berlaku ikhtilaf lah dalam perkara furu' yang lain tu. Hatta mari penjarakan saf dalam sembahyang berjamaah, sehingga mari kupasan dalam bab solat jamaah, adakah membatalkan sembahyang penjarakan saf? Dah batal. Melainkan ada nas hadis mari sebut solat berjemaah yang tidak rapat, maka solat itu tidak sah, tak apa, tak ada mari. Cuma sunnahnya Nabi suruh untuk rapatkan saf, rapat. Tapi kerana kita dalam keadaan pandemik hari ini tidak dibenarkan untuk rapat dalam semita, penjara dalam semita. Mari pula pandangan kata, di pasar raya rapat-rapat boleh. Itu kita kata tanggungjawab orang yang duduk di situ. Kita tanggungjawab kita yang menguruskan masjid surau, pengikut peraturan tu. Waktu rapat tu, kalau kata di pasar raya, kita tak dia buat tu lain. Nak bayar kan, tempat nak bayar lain sini satu, semita-semita. Tapi orang yang tak ikut. Maka sebab itu dari sudut SOP disebutkan bahawa SOP di Masjid Surau ni antara yang penjagaan SOP yang terbaik. Alhamdulillah. Jangan kita banding di tempat lain, di pasar raya, di mana-mana. Karena SOP itu turun, tanggungjawab kita sama je belakang. Di pasar raya kena jawab semita-semita, di mana-mana. Kalau tak jawab tu apa-apa, kan kena saman 1,000. Makan di kedai itu apa-apa kena saman 1,000 dah, kan 10,000 dah. Nak bagi supaya kita prevention, nak mencegah tu. Jadi nak mempertakut 10,000 tu banyak, fikir banyak, kena jaga tu, gitu. Ya. Tu dari sudut tak jadi masalah 10,000 ke 100,000 ke. Cuma tekanan sikit lah, bebanan lah. Kerana dalam ayat Quran tu mari banyak tu nak mempertakut supaya tidak buat perkara yang Allah larang. Mari Allah bertakutkan sekian-sekian supaya tak buat. Tak jadi masalah dari sudut untuk langkah-langkah pencegahan. Baik, maka tadi kita sebutkan dalam bab peristiwa besar Isra Mi'raj ini adalah yang utamanya kita sebutkan tadi, iaitulah solat. Perintah solat, kefarduan solat yang Nabi SAW terima secara direct, maksudnya terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah-perintah lain Allah Sayyidina Muhammad terima secara wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril. Puasa, haji semua, solat ya. Sebab itu solat bagi kita kaum muslimin tak boleh tinggal 5 waktu. Kan? Kalau tak boleh diri, duduk, sampailah isyarat mata kita lelaki. Tapi keistimewaan pula kepada wanita. Wanita bila mana haid, nifas, kan? Maka masa ni mereka tidak dibenarkan solat.
pasal dalam keadaan kotor kan. Kemudian dan tidak diwajibkan untuk kotor. Tu, Masya Allah, tabarakallah. Tu, kalau kata nifas 40 hari kita sembahyang, tak ada kotor kan? Kau boleh jadi tu, kau lelaki nak jadi perempuan. Oh tu, kau bazai, perempuan ni ada lebih dia. Tapi kalau tak keluar hari tak boleh ke. Kalau tak beranak nifas, tak ada juga. Tetap juga wanita tu, kalau kita beri contoh wanita yang butuh haid dah, boleh jadi dia butuh usia muda 45 kan, maka tak ada lah, dia kena sembahyang, dia tak datang haid. Tu. Kemudian pula dia tak beranak kan? Dengan beranak kan nifas 40 hari ke maksimum 60 hari. Jadi tak ada, sama macam lelaki. Kalau dia lelaki nak jadi perempuan, tetap nak sembahyang juga penuh, pasal tak datang darah haid. Berarti tak beranak. Baik. Jadi itu kita sebut kenapa bagi wanita tu bila Sayyidina Muhammad tidak dapat sembahyang, kemudian tidak wajib kotor. Kerana solat ini dia datang harian, tiap-tiap hari. Dan kita sebutkan bahawa itu kita sebutkan keistimewaan yang Allah beri kepada kaum Hawa. Kerana kita sebut di sana wahnan ala wahni, itu bagi kaum Hawa tu dia ada, kita sebutkan kesukaran demi kesukaran, payah demi payah. Kita lelaki tak ada apa payah mana. Wanita kan, hak mengandung lelaki ke wanita? Wanita. Kemudian hak beranak lelaki ke wanita? Wanita juga. Dan dia menyusukan pun wanita pula ke wanita. Tak ada lelaki. Lelaki bolehlah susu botol buat susu botol bagi hak susu badan tak ada. Tu kelebihan wanita. Maka sebab itu dari sudut tanggungjawab anak kepada mak ayah ni lebih utama dia kena beri kepada mak dia 3 kali itu lebih. Sebab apa? Sebab tadi kelebihan ibu kepada anak tadi tu, pengorbanan ibu. Kita lelaki tak ada berlaku tu, mengandung untuk kita ni boleh jadi mengandung hak tak beranak-beranak. Hak boroi itu kan, dia kata 3 bulan ni naik 4 bulan, oh dah makin besar. 4 bulan sedia, atau naik pula 5 bulan. Kalau naik sampai 9 bulan tu, besarlah perut tu. Baik. Jadi itu kita sebut dari sudut solat berbeza dengan puasa. Wanita yang tidak dapat melaksanakan puasa Ramadan kerana haid, boleh jadi 7 hari. Kalau kata nifas, kalau dia beranak dekat dengan Ramadan, maka sebulan tu tak puasa. Maka wanita yang meninggalkan puasa Ramadan diwajibkan qada. Pasal puasa Ramadan tu sebulan, lagi ada 11 bulan masuk tu qada. Jadi dari sudut solat tadi kita sebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahawa kerana ia datang tiap-tiap hari. Kalau qada, Masya Allah, tabarakallah. Kalau nifah 40 hari. Itu kita sebut keadilan Allah dan kasih sayang Allah kepada hamba. Dari sudut wanita tu ada, kita sebutkan keistimewaan kepada wanita. Baik, demikian juga lelaki ada juga. Ini sama. Baik itu bila kita lelaki syukur sebagai lelaki, bila wanita syukur sebagai wanita. Jangan pula tak syukur. Allah cipta lelaki, tak mau jadi lelaki, tak jadi perempuan. Allah cipta perempuan, tak mau jadi perempuan, nak jadi lelaki. Macam-macam manusia. Tu. Kerana ikut hawa nafsu, tu mari nafsu, keinginan. Benarlah boleh jadi dia berasa diri dia. Itu perasaan, itu nafsu tu. Hak di sini, hak nafsu. Dan nafsu itu datang juga godaan syaitan. Godaan syaitan mari di situ. Mu ni apa, lembut, lemah, gemalai. Mu ni bukan lelaki sebenar, mu perempuan.
Perempuan apa? Kalau kata orang Syekh Muhammad, lembut tu lembut lah, tapi benda tu lelaki perempuan ni adalah alat kelamin. Hatta mari dua alat kelamin khunsa. Khunsa ni ada dua lah. Hak lelaki pun ada, hak perempuan pun ada. Baik. Maka bila lelaki ada, perempuan pun ada, maka dia kena pasti dia bukan boleh subah hati lah. Ui, dapat anak dua lah. Ui, kita syukur ni dapat. Dia anak kita seorang ni, dua dah. Pelik dah begitu. Dua dah. Lelaki pun ada, perempuan pun ada. Seronok. Mereka suami isteri. Jadi kita buat Ahad, Selasa, Khamis, lelaki. Isnin, Rabu, Jumaat, Sabtu, perempuan. Ni tak tahu. Dia bila kata dua atau dua lah, maka sejak kecil itu kena pemerhatian. Tengok Allah Muhammad alat mana yang berfungsi, atau istilah yang mari sebut, dia buang kecil ikut jalan mana. Kalau buang ikut jalan lelaki, maka lelaki lah. Kalau buang kecil ikut jalan perempuan, itu antara kita sebutkan nak mengkelaskan nama ada lelaki atau perempuan. Bagi khunsa ada dua lah. Dan dua alat ni dia dua pula mari, muskil dan ghairu muskil. Ghairu muskil itu hak tadilah mudah kita nak kenal pasti. Satu lagi ghairu muskil. Dan satu lagi muskil. Muskil ni payah sikit lah. Itu tak apalah. Tapi di sana Allah Muhammad dia ada hukum, dia tak boleh suka-suka lelaki nak jadi perempuan, demikianlah sebaliknya. Baik. Maka di situ berkaitan dengan solat, perintah solat yang kita sebutkan bahawa Nabi SAW terima secara direct daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 waktu, asalnya 50 waktu. Tetapi beruntung umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun melaksanakan 5 waktu, Allah ganjarkan seumpama 50 waktu. Kerana keberuntungan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan pada solat, pada semua amal soleh. Allah gandakan 10 kali ganda. Setiap amal soleh Allah lipat gandakan 10 kali. Berbeza kesalahan, perkara kesalahan, maksiat, kemungkaran, bila buatnya itu satu tu tak ganda. Tu rahmah ya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ni solat 5 waktu Allah beri seumpama, kalau 50 10 darab dengan 10 50. Puasa kan, hadis yang masyhur kita sebut, man shoma ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyam tahrim. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyam, seolah dia puasa setahun. Maka ulama meletakkan bahawa kenapa disebutkan seolah-olah setahun, kerana dipakkan 10 hari. Mana kalau Ramadan 30 darab tambah 6, 36 darab 10, 360, seolah-olah setahun. Dari sudut ganjaran pahala, bukan dari sudut jumlah. Kita tak boleh kata dari sudut jumlah. Kita kata aku tak boleh puasa dah, tak boleh puasa dah, aku puasa setahun dah. Kata seolah-olah dari sudut ganjaran pahala. Demikian ni sembahyang 5 waktu, ganjaran pahala 50 waktu. Kerana dari sudut pahala tu adalah dengan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala nak beri kan? Tak jadi masalah bagi Allah nak beri. Hatta mari kalau Allahumma salli Lailatul Qadar khairum min alf syahr. Ini pun bukan dari sudut jumlah, dari sudut ganjaran. Kalau sudut jumlah tu mari kata, aku dapat mana qadar Ramadan baru ni, aku tak payah ibadat dah 83 tahun dah aku buat ni kira. Ni kira tak betul. 83 tadi tahun tadi tu, 1000 bulan tu dari sudut ganjaran yang Allah beri. Allah lipat ganda begitu sekali ganjaran.
Ya, kerana maha kayanya Allah dalam nak memberi kepada hamba. Ini kita sebut keberuntungan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya mana mengambil peluang-peluang yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada kita. Banyak lagi lah yang lain. Umpamanya infak fi sabilillah. Kan? Ayat 261 surah Baqarah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Bandingan orang yang membelanjakan hartanya bagi Allah seumpama sebiji benih yang tumbuh pada benih tadi itu 7 cabang. Kemudian setiap cabang fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 100 biji buah. Jadi 700 kali ganda. Kerana 7 cabang, setiap cabang 700. Dan bukan setakat tu, Allah sebut lagi wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah boleh lipat ganda lagi atas ganda dia. Boleh jadi 700 tu hak asas. Boleh jadi 1000, 100,000, 1 juta. Wallahu wasi'un 'alim, kerana Allah maha luas pemberian dan maha mengetahui. Jadi kita sebut tadi Allah Sayyidina Muhammad. Ya, dari sudut peristiwa ni banyaklah kita nak bicara ni. Jadi panjang lebar. Ya, belum lagi kita bicarakan beberapa yang Allah perlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang diadab dalam neraka. Ya, yang disiksa dalam neraka, antaranya yang makan harta anak yatim, yang makan riba, kemudian penzina, dan banyak lagi lah yang lain-lain. Sebagai nak memberikan peringatan kepada kita bahawa segala yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita ni, ya, khususnya perkara yang Allah perintah, demikian juga perkara yang Allah larang, maka semuanya akan memberi kesan kepada kita, kesan hukum tu. Bila kita buat perintah Allah, beruntung, tinggal malah. Demikianlah bila kita buat yang dilarang, malah. Tinggal yang dilarang, beruntung. Kesan kepada setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan. Cuma kita sebutkan bahawa kita beruntung menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana rahmat Allah hadir melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam prihatin kepada kita. Sehingga Nabi menghadap Allah beberapa kali, sehingga sembahyang jadi kurang, sampai jadi 5 kali. Kan? Takkanlah 5 kali kita tak boleh buat. Kalau kita kata 50 kali itu kita tak boleh bayang banyak mana. Satu hari 24 jam. Kalau kata 50 kali ni, makna kita beri mudah sejam 2 kali, sejam 2 kali. Aku nak tidur masa mana? Hala ni pun terbabah juga kan? Kena tidur terbabah, subuh kau mana. Pasal tu 5 kali 50 tak tahu terbabah dia kan? Tu. Jadi muslimin hadirin yang dirahmati Allah, maka perjalanan ini adalah perjalanan Allahumma salli ala Muhammad, perjalanan yang ajaib, perjalanan yang pelik, yang kita wajib terima dia kerana ia adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh nafi. Nafi disebutkan kufur, waliyadzubillah. Karena mari ayat ialah ayat Quran, mari hadis-hadis datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam nafi. Tu dia kata ni tak, tu ni pelik belaka. Pelik tapi benar. Pelik tapi tidak mustahil. Itu hak perkara pelik, qaribul adat. Pelik ni bukan kepada Nabi Rasul je. Cuma banyak kepada Nabi dan Rasul. Kerana utusan Allah disebut irhas dan mukjizat. Irhas sebelum kerusulan, mukjizat selepas kerusulan. Pelik juga berlaku kepada orang soleh, awliya Allah soleh, karamah disebut kemuliaan yang Allah beri sebab soleh dia. Kemudian berlaku kepada orang awam disebut maunah, pelik. Kemudian juga berlaku kepada orang yang ingkar kepada Allah disebut istidraj.
Maka pelik ni boleh berlaku, tidak mustahil. Jadi apalagi berlaku kepada Nabi SAW. Pelik itu adalah perkara yang disebutkan selepas kerasulan ini adalah mukjizat Nabi SAW, bukti kerasulan dan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan peristiwa yang kita sebutkan Isra dan Mi'raj, Isra diperjalankan, dia punya Isra ni daripada Masjid Haram, Masjid Aqsa. Kemudian Mi'raj tu diangkat daripada Masjid Aqsa tu naik sehingga berhadapan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang kata terima perintah solat. Selain daripada banyak kisah-kisah yang lain dalam perjalanan. Dalam perjalanan ni macam-macam lah peristiwa yang disebut dalam kitab Sirah. Ya, kitab Sirah Nabawiyah li Ibni Hisham, umpamanya Al-Rahiqil Maktum, banyak bagi kisah-kisah sebagai pengajaran kepada kita agar kita mengambil dia dengan penuh keinsafan. Kerana kita hidup ni dalam kehidupan dunia ni sementara. Yang tepat akan kita kembali tu ke sanalah akhirat. Yang Allah pertunjukkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW supaya kita takut melakukan perkara yang dilarang, takut meninggalkan perintah Allah, supaya kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira sekadar itu dululah ya, sebagai peringatan kita memperingati, kita sebutkan tarikh bersejarah ya. Iaitulah tarikh itu perjalanan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelik ya, tapi ia adalah perkara pelik yang tidak mustahil ya, yang selayaknya kita terima kebenaran datang daripada ayat Al-Quran, ayat pertama suratul Isra. Tapi yang ni kita tak nafikanlah, kerana hak sebut tadi itu pelbagai mari tanggapan-tanggapan yang salah tadi ya, tanggapan-tanggapan yang salah. Kerana pelik tadi dia kata ruh saja jasad tak berjalan. Ya, kali bahasa pelik, macam mana jasad boleh berjalan sekali dalam masa malam? Oh, jasad pergi ni biasa sebulan. Tapi tidak mustahil kan kita sebut tadi. Sami'na wa ata'na, kita dengar, kita taat, kita terima dia. Kerana ia adalah perkara ghaibiyah, perkara ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Kemudian kita kena beriman dengan perkara-perkara ghaib yang kita dengar walaupun pelik, tapi ia adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam ini menambahkan kefahaman kita. Kita dah sebut ni selalu-selalu ni, tiap tahun mari bulan Rajab peristiwa Isra Mi'raj kita sebut selalu. Mudah-mudahan dengan kita sebut selalu itu menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedar bahawa perintah solat kepada kita ni adalah perintah special ya, yang Nabi SAW terima secara direct ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita laksanakan sembahyang dengan sebaik yang mungkin, kerana ia adalah perkara pertama yang akan disoal nanti di hari akhirat. Awalu yuhasibu, perkara pertama yang akan dihisab nanti di hari akhirat, iaitulah as-salat. Baik, sekali itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun dan maaf atas kekurangan ya, dan kesilapan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.